Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fattan al-qubur faqala Umar aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتكم اليوم. فقال عمر بفيه الحجر أو كما قال hadis hasan. Di dalam riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhum, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi menceritakan tentang fitnah kubur. Fattan itu plural kepada fitnah. Fitnah satu fitnah, fattan fitnah. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabat-sahabat tentang kubur ni penuh dengan fitnah. Fitnah maksudnya ujian, maksudnya cubaan. Faqala Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cerita yang kata kubur ini dia boleh jadi raudhah min riyadil jinan. Bila Nabi kata kubur ini boleh jadi hufrah min huffarin niran, Nabi kata kubur ni dia boleh jadi taman daripada taman syurga, dan kubur ni juga dia boleh jadi satu lubang daripada lubang neraka. Bila Nabi SAW cerita kata kubur ini boleh jadi cerah, boleh jadi gelap, boleh jadi luas, boleh jadi sempit. Bila Nabi SAW cerita semua keadaan yang menyeramkan dalam kubur ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia tanya Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar, aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah. Senumak kata, ya Rasulullah, adakah bila kita mati, bila kita ditanam dalam kubur, Allah mengembalikan akal kita macam kita lah ni? Adakah orang mati yang dikebumikan, yang ditanam tu, Allah kembalikan balik akal dia, otak dia boleh fikir balik? Adakah macam tu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am kahayatikumul yaum. Nabi kata ya, orang mati bila selesai dimandikan, bila dikapankan, apabila dikebumikan, Allah bagi balik akal dekat dia macam mana dia duk hidup ni. Macam mana hampa hari ni, Nabi kata hampa boleh fikir macam-macam. Masuk masjid tak ada aircon, hampa boleh rasa panas. Otak hampa boleh fikir, apalah masjid duk kutip duit banyak-banyak, tiap-tiap minggu aircon tak boleh pasang. Akal duk jalan. Macam itulah manusia bila masuk dalam kubur, bila dia kena panas, bila dia kena gelap, bila dia kena himpit, akal dia fikir. Kahayatikumul yaum, macam mana keadaan hampa lah, macam mana lah hampa tengok satu benda hampa fikir, hampa kena satu benda hampa fikir, macam itulah hampa dalam kubur esok. Faqala Umar bifihi. Kata dalam hadis itu, bila Nabi SAW kata macam tu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata dengan mulut dia, dia kata al-hajar, dia kata celakalah aku. Maknanya bila masuk kubur ni tuan-tuan, orang cakap pandai pun jadi bodoh, orang atas dunia cerdik pun jadi bodoh, orang di atas dunia kaki belit orang, tak ada satu orang terlepas daripada kena belit dengan dia pun jadi bodoh.
Celakalah manusia kalau sekiranya masih hidup dia satu orang yang tak baik, bila masuk kubur celakalah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Bashir bin Al-Khassasiyah radhiyallahu anhu, kata dia, famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maqabiril muslimin, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adraka haula'i khairun kathir. ثم مر على مقابر المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق هؤلاء خيرا كثيرا. قال فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقهما أو كما قال. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah daripada Bashir bin Al-Khassasiyah radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Nabi, nama dia betul-betul Bashir bin Ma'bad, dan hadis ni sangat popular kerana dibahaskan oleh ulama fiqh panjang lebar. Bashir bin Ma'bad, dia lepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar daripada Madinah, dia pergi duduk di Basrah. Kata dia, famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maqabiril muslimin. Satu hari Nabi jalan lalu di kawasan kubur orang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil duduk lintah di kawasan kubur orang Islam tu, Nabi kata, adraka haula'i khairun kathir. Nabi kata, untunglah mereka ni, mereka sedang mendapat kebaikan yang banyak. Nabi lalu kawasan kubur orang Islam, Nabi lintah tu, Nabi kata macam tu. Nabi kata, baguslah mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka hidup sebagai orang Islam dan mereka mati sebagai orang Islam. Baguslah mereka ni. Mereka ni dah dapat khairun kathir, sudah dapat kebaikan yang cukup banyak dalam kubur. Thumma marra ala maqabiril musyrikin. Lepas itu Nabi pergi lalu kawasan kubur orang musyrikin, Yahudi. Nabi lalu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sabaqa haula'i khairan kathira. Nabi kata, puak ni terlepaslah, puak ni sudah miss, sudah terlepas kebaikan yang banyak. Pasal apa? Pasal mati kafir. Tak boleh buat apa dah. Nak ghostan balik tak boleh dah. Nak kata menyesal, minta sorry dekat Tuhan, nak masuk Islam pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal mati itu full stop. Tidak ada cerita menyesal, tidak ada cerita nak minta patah balik, tak ada cerita nak beri peluang sikit lagi, buang 5 minit lagi, habuan nak syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, nak jadi orang Islam, tak ada dah. Nabi kata, orang yang mati kafir ni sabaqa haula'i khairan kathira. Depa ni miss, depa ni sudah miss, sudah terlepas peluang untuk nak buat kebaikan yang banyak. Pasal apa? Pasal mati kafir. Qal, kata Bashir yang meriwayatkan hadis ini, faltafata, lepas pada Nabi kata lagu tu, Nabi beralih tengok satu orang duduk jalan di atas kubur. Fara'a rajulan yamshi bainal maqabir fi na'lai. Nabi beralih tengok, ada satu orang duduk jalan kat atas kubur, jalan pakai kasut. Na'lai ni bukan kasut, tapi kita ni semua borong kasut. Pakai slipper pun kasut, pakai sandal pun kasut. Kita ni semua kasut. Jadi saya terjemah ikut kita. Na'lai maksudnya dia pakai sandal, dia pakai slipper. Kalau kita kata hari ni pakai slipper. Satu orang duduk berjalan di atas kubur, kaki pakai slipper. Faqala
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, bila Nabi tengok dia ni duk berjalan atas kubur, kaki pakai kasut, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, ya sahibas sabtiyataini, Nabi kata, wahai tuan punya sepasang kasut, alqihima, Nabi kata buang kasut tu. Hadis itu hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Hadis ni nak abang dua benda besar dekat kita. Satu, dia nak abang kata terima kasih banyak-banyak pada Tuhan, pasal Tuhan bagi hidayah kita jadi orang Islam, dan minta doa banyak-banyak dekat Tuhan supaya kita sampai hari tercabut nyawa kita Islam. Pasal apa? Mati sebagai orang Islam, walaupun dosa banyak, kita sudah dapat satu kebaikan yang banyak. Kebaikan apa? Kebaikan jadi orang Islam, mati sebagai orang Islam. Terima kasih banyak-banyak dekat Tuhan. Tuhan bagi kat kita Islam, sedangkan kita tak usaha pun. Tak usaha pun. Beranak-beranak mai, orang bang di telinga kita. Beranak-beranak mai, duk dengar orang baca Quran dalam rumah kita. Beranak-beranak mai, mak dengan ayah orang Islam. Kita tak ada usaha apa pun. Allah bagi seketui mai Islam dekat kita. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Berbanding dengan orang yang Allah takdirkan beranak-beranak mai dalam keluarga bukan Islam, dia nak kena gelut mencari kebenaran. Kita ni dah dapat khairan kathira, dapat kebaikan yang cukup banyak, pasal kita tanpa usaha Allah bagi dekat kita hidayah. Cuma nak kena cari taufik. Kita selalu dengar wabillahi taufiq wal hidayah. Apa dia beza taufik dengan hidayah? Hidayah ni petunjuk Allah bagi kita jadi orang Islam. Taufik, Allah bagi dekat kita taufik. Dengan Islam yang ada dekat kita tu, kita rasa semangat nak pergi belajar Islam. Itu taufik daripada Allah. Pokok hujan sikit ya, tak main dah malam ni. Tambahlah hujan, memang tak main. Saya teks Al-Fadhil tu imam kita, imam utama kita Ustaz Zulkhairi tadi pukul 6.45 lebih kurang saya teks dia. Saya kata hujan pula Ustaz Zul, dah lah kuliah 8 bulan cuti, hujan pula. Saya kata Ustaz Zul kata insya-Allah ramai malam ni. Dia kata insya-Allah ramai, yakin dia. Saya kata hak mana mai boleh bagi anugerah bengkung merah, boleh mai walaupun hujan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah bagi taufik. Kita ada tu, ingat nak mai tu, hujan ke apa ke, kita duk fikir hujan, cara hujan kunti pi dengan kereta. Kalau tak hujan aku kunti redah motor mai. Pasal apa? Pasal sudah ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Allah bagi jadi kita orang Islam. Lagi sekali terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, pasal Allah bagi kuat dekat kita untuk nak mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu satu yang dia nak beritahu adalah hadis tadi. Yang kedua, dia nak beritahu kata apa hukum perbincangan dia. Apa hukum pakai kasut, pakai sandal ataupun pakai slipper atas kubur. Pasal hadis ni kata Nabi SAW beralih-beralih tengok ada satu orang duk jalan di atas kubur pakai kasut. Nabi SAW kata dekat dia, wahai tuan punya sepasang kasut, buka kasut kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan fiqh merumuskan persoalan pakai kasut di atas kubur itu khilaf. Imam Asy-Syafi'i dan pengikut tegar Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahumallah, berpendapat tidak salah pakai kasut. Imam Syafi'i, Imam Nawawi berpendapat tidak salah pakai kasut di atas kubur. Kerana Imam Syafi'i dan Imam Nawawi berhujjah dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, yang dalam hadis tu ada disebut, dia kata iza wudhi'a fi qabrih wa tawalla anhu wa ashabuh innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Dalam satu hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim kata,
mayat apabila diletak di dalam liang dia, di dalam kubur dia, wa tawalla anhu ashabuh, sahabat-sahabat yang mai usung dia tunggu pengkebumian sampai perata kubur apa-apa semua ni, wa tawalla ashabuh, depa pun beralih nak balik. Innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, orang mati pada masa tu Allah angkat hijab yang tutup telinga dia, dia dengar bunyi tapak kasut orang tu duduk balik. Oleh kerana hadis tersebut bunyi tapak kasut, maka pakai kasut itu tidak salah. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat itu juga dipegang oleh Imam An-Nawawi. Apatah lagi hadis itu oleh ulama kemudian dikata hadis itu sahih, riwayat Muslim. Yang hadis kita baca tadi hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Maka hadis yang sahih ini lebih kuat, dia kata. Jadi kesimpulan dia kata apa? Maksudnya pakai kasut itu tidak salah. Itu pendapat. Tapi satu lagi pendapat dia kata apa? Oleh kerana ada hadis yang kata Nabi suruh dia ni buka kasut, maka tetap buka kasut itu lebih baik daripada pakai kasut. So kebanyakan ulama yang berhati-hati mengambil pendapat ini. Walaupun pakai kasut itu tidak salah seperti mana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi, tetapi buka kasut bila masuk kubur itu lebih baik. Pasal apa? Pasal buka kasut bila masuk kubur itu, kata ulama yang berhujah ni, dia kata apa? Kerana lebih menunjukkan insaf dan tawaduk. Berbanding dengan masuk pakai kasut, lebih menampakkan sombong, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, whatever it is, tak usah pakai itu, lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang kata para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, percayanya mereka kepada apa yang diberitahu oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya.